حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعيد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء ابن يزيد الجنداعي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. Telah berbicara kepada kami oleh Abdul Aziz bin Abdullah, katanya telah berbicara kepada kami oleh Ibrahim bin Sa'id daripada Saleh daripada Ibn Syihab, katanya telah mengkabarkan kami oleh Atha bin Yazid al-Jundahi daripada Abu Sa'id al-Khudri. Dia mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada solat sunat selepas solat subuh hingga matahari terbit dan tidak ada solat setelah solat asar hingga matahari terbit. Kita tahu dahulu ini Nabi kata tak boleh semaya sunat lepas semaya subuh sehingga matahari terbit waktu tahrim, tidak. Dan selagi lepas solat asar sehingga masuk maghrib. Walafzu Muslim la salata ba'da salatil fajr, tidak ada solat setelah solat maghrib. Dan hadis 151 pula walahu an Uqbah bin Amir salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mawtana hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu adh-dhuhra hatta tazula asy-syamsu wa hina tatadayyafu asy-syamsu lil-ghurub. Dalam riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir, 3 waktu di mana Rasulullah melarang kami melakukan solat dan menguburkan mayat, iaitu ketika matahari terbit hingga meninggi, ketika tengah hari hingga ketika matahari terbit, habis itu subuh. Tidak dibenarkan sehingga meninggi. Sebab itulah ada satu solat yang ramai orang duk buat ni, kalau mengikut dia tidak solat. Semaya sunat isyraq. Hak duha tu ada. Semaya isyraq. Dia tunggu matahari naik, dia semaya. Ini di tingkat ulama hadis kata tidak sahih. Ada juga ada amalan semaya sunat isyraq. Sebab ada lain ni sebenarnya. Bila matahari dia kata ketika matahari terbit, sedangkan isyraq ketika terbit ada semaya, terbit saja ada semaya. Dia kata hingga meninggi. Bila naik itu barulah boleh semaya duha. Jadi sebelum itu tak ada. Sebab itulah kan kalau tanya setengah ulama hadis, ada kata ada semaya sunat isyak, dia kata tak ada. Okay. Satu. Yang keduanya, ketika matahari tinggi, ketika meninggi, ketika dia betul-betul tegak di kepala, zuhur masuk lagi kan, dia gelincir sikit baru masuk. Jadi ketika tegak atas kepala tu tidak dibenarkan. Dan ketika matahari hampir terbenam, masuk, dia kira masuk dah. Tapi kalau kira tu tempat kadang hak tadi dah dah. Maknanya sebelum masuk maghrib, maknanya ketika rasanya begini, maghrib masuk dah tapi masuk ke dalam bentuk sebentar, sekejap, tidak dibenarkan juga. Takut dia terpakai untuk mengumpulkan mayat. Dia akan sebut 5 tempat semua, campur macam jadi 5 letak. Dia sebab-sebab ada tempat. Dan 150 wa hukmu sani inda Syafi'i min hadis Abi Hurairah bi sanadin dha'if wa zada illa yaum al-jum'ah wa kadza Abi Dawud an Abi Qatadah nahwu. Dan hukum kedua menurut Imam Syafi'i dan daripada hadis Abu Hurairah dengan sanad yang lemah, ada tambahnya kecuali hari Jumaat, dia kata. Begitu juga riwayat Abu Dawud daripada Abu Qatadah yang sama seperti kosa kata la solata, makna tiada solat, iaitu tidak boleh melakukan solat. Bila sebut la solat, tiada solat tu makna tidak dibenarkan tu. Nakburu maksudnya mengebumikan jenazah pada dalam waktu-waktu tersebut. Bazighatan, mula terbit dan nampak dengan jelas. Qa'imuz zahirah, matahari berada di tengah-tengah langit, tidak condong ke mana-mana. Pada waktu tengah hari, jika diperhatikan seolah-olah ia berhenti sedangkan ia tetap bergerak. Tatadayyabu syamsu, matahari condong sebelum terbenam. Wal hukmu tsani inda Syafi'i, dan hukum kedua di sini Imam Syafi'i, iaitu hukum mengenai masalah kedua, masalah solat sewaktu matahari berada di tengah. Hadis tersebut menjelaskan waktu ia dilarang mengerjakan solat.
Walaupun larangan tersebut umum, ia dikhusus kepada solat sunat saja. Walaupun dia kata dilarang solat ni, maknanya dia solat sunat lah. Berdasarkan hadis tersebut, terdapat 5 waktu ia dilarang menunaikan solat. Hadis 150 menyatakan bahawa larangan mengerjakan solat sunat selepas solat subuh hingga matahari terbenam dan selepas solat asar hingga matahari terbenam. 2 waktu di situ. Ini kita tahu dah, kalau waktu tahrir dua ni kan. Dalam hadis berikutnya dinyatakan 3 lagi waktu ia dilarang mengerjakan solat, iaitu bermula terbit matahari hingga matahari naik setinggi anak panah dan warna kemerah-merahan pilah-pilah. Mana semalam ini yang saya sebut solat sunat isyraq. Saya cuba buat juga dulu beberapa kali buat. Bila memikir gini, tak kena buat saya. Solat sunat isyraq. Kedudukan matahari berada di tengah-tengah langit hingga tergelincir ke barat. Betul-betul syak atas bawah. Tapi orang Islam ada tak? Hari kita baca buku orang Islam kan? Anda tengok dulu setara mana sahih kesahihan. Jadi lepas tu pula dia tak ada kena-kena sembahyang. Zikir kan boleh, dia masih ada zikir tu. Ketika matahari berwarna kekuning-kekuningan hingga terbenam secara sempurna, pada ketika waktu itu juga dilarang mengebumikan jenazah. Hal ini disebabkan solat dilarang ialah solat sunat dan solat yang sengaja dilakukan pada waktu tersebut. Hikmah larangan ini adalah untuk menjauhkan perbuatan yang mengandungi penyerupaan dengan orang kafir yang sujud kepada matahari ketika matahari terbit dan terbenam. Ini orang Majusi. Dia kalau tengok dalam ibadat orang Islam ni, kalau ada mana-mana tasbih dia serupa dengan ibadat orang bukan Islam, orang kafir kan, dia tak boleh. Termasuk pakaian gambar kan. Bila amal dia orang kafir. Selain itu terdapat hadis riwayat Muslim yang bermaksud menyatakan sesungguhnya matahari terbit. Ini hadis Muslim ni. Ini hadis sahih. Nabi sebut sesungguhnya matahari terbit antara 2 tanduk syaitan. Maka ketika itu orang kafir sujud kepadanya. Dia tak boleh itu sebab matahari naik saja ke orang Majusi dia sujud. Ketika matahari berada di atas kepala pula, neraka jahanam yang sedang menggelegak dan pintu-pintunya dibuka. Oh, itu buka ada panas kita puasa tu. Mari pasing. Matahari terbenam antara 2 tanduk syaitan, maka orang kafir sujud padanya. Tak ada 3 tempat itu lagi. Dia sujud sini. Ulama bersepakat mengatakan bahawa solat sunat mutlak yang dilaksanakan pada 5 waktu tersebut adalah tidak sah, kerana waktu tersebut adalah haram dilakukan solat. Haram dia tidak sah. Namun mereka berselisih pendapat mengenai keharusan mengerjakan solat bersebab seperti solat tahiyatul masjid. Kita pergi lepas asar, tunggu sembahyang maghrib, waktu itu waktu tahrim. Boleh tak boleh? Mengikut mazhab Syafi'i boleh, sebab dia panggil solat bersebab. Kayak tahiyatul masjid kan? Nah, kita pergi ke belum maghrib safar, masuk sembahyang sunat 2. Okey. 3 imam mazhab, iaitu Imam Ahmad, Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahawa tidak harus mengerjakan solat sunat pada waktu tersebut secara mutlak sekalipun ataupun tidak. Saya kata Imam mazhab Syafi'i. Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, dia kata tidak harus sunat, sembahyang sunat pada tersebut secara mutlak. Mutlak mana tak boleh berlaku, tahiyat masjid pula. Tapi kita boleh. Imam Asy-Syafi'i itu seorang berpendapat bahawa harus mengerjakan solat sunat pada waktu tersebut sekiranya bersebab. Gapo bersebab? Masuk masjid kan sebab. Kan? Jadi sembahyang tadi yang saya sebut, kita pergi waktu belum maghrib, masuk waktu asar tak habis lagi, waktu tu waktu tahrim. Kita pergi sembahyang tahiyatul masjid. Berdasar pada pendapat Imam Syafi'i. Kan? Biarlah orang tempat Imam Syafi'i ni biasa kan. Imam Asy-Syafi'i berkata harus qada semua solat yang cukup daripada waktu ini dalam 3 waktu yang dilarang. Boleh sembahyang qada. Dia boleh mengerjakan solat sunat yang bersebab.
Tetapi sengaja mengerjakan solat sunat pada waktu itu adalah tidak boleh kecuali di Mekah. Sembahyang sunat saya saja kan, sunat mutlak. Tapi boleh pula di Masjidil Haram. Ini jika diperhatikan hadis yang melarang mengerjakan solat sunat selepas asar dan subuh adalah umum. Berkaitan masalah ini terdapat beberapa solat yang terkeluar atau terkecuali daripada larangan umum tersebut sebagaimana telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengqada solat sunat subuh selepas subuh berdasarkan hadis Ibnu Majah. Boleh ya? Qada solat sunat subuh. Dia tak ada nak sembahyang sunat. Dia mari orang qomak lah. Bila dia sudah sembahyang subuh, lepas dia wisadah, dia boleh sembahyang qada, sembahyang solat subuh. Ini boleh lah. Qada sembahyang sunat pun ada. Sembahyang sunat, solat sunat. Tapi nak jangan tunjuk kat orang, nak pelik. Lepas subuh sembahyang gagal, stop. Ya. Ada hadis Ibnu Majah. Ini berdasarkan pada hadis, bukan pendapat ulama. Ini boleh ya? Ia kedua mengqada solat sunat zuhur selepas asar berdasarkan hadis Al-Bukhari dan Muslim. Dia tak ingat, dia kata, oh, tak sembahyang sunat. Sebab apa? Sebab ini sunat muakkad. Betul? Dia boleh sembahyang sunat. Ini hadis Bukhari Muslim. Sebab tu kalau kita tengok orang sembahyang lepas asar, kita kata ada sebab dia, kita tak tahu sebab dia. Mengerjakan solat sunat tahiyatul masjid lah, betul lah macam tadi. Tapi apa mazhab lain tak tengok sama. Syafi'i saja tengok solat tahiyatul masjid waktu tahlil. Waktu asar tak habis, kita masuk dalam masjid. Dia kan, sedangkan hadis ini Bukhari Muslim. Mengqada solat sunat ia telah lupa, boleh juga kalau waktu tahlil. Dia ni duduk pokok semaya dia tadi. Mengerjakan solat jenazah berdasarkan hadis Tirmizi. Awak semaya belakang kan, semaya jenazah al-bahasa belakang ada. Mengerjakan solat sunat gerhana matahari berdasarkan hadis Al-Bukhari dan Muslim. Dia kata tegak atas kepala tu kan. Tapi kalau gerhana pada masa tu, apa boleh. Yang ketujuh mengerjakan solat sunat wuduk berdasarkan hadis Al-Bukhari. Solat sunat wuduk lepas ambil air sembahyang, lepas sembahyang asar. Sembahyang asar dah ambil air sembahyang sebabnya lepas sembahyang maghrib asar tak habis lagi. Lepas dia ambil wuduk, dia ni orang yang amal ke semua. Sembahyang sunat wuduk ni sembahyang sunat selepas ambil wuduk. Bukan dia Allahu Akbar. Sembahyang ke waktu tahlil ni sembahyang sunat wuduk. Tak tidur waktu tahlil kita tak buat. Ada siapa dia sembahyang sunat wuduk tadi tidur dia? Ada? Tak boleh? Maksudnya ada? Ada? Tak boleh buat? Ada? Buat apa? Boleh tak sahabat buat? Kalau dia nanti solat wuduk, mana penting antara tahan dengan masjid dengan wuduk, nak wuduk. Tak pernah tanya mana penting dia sama. Maksudnya nak buat dua-duaan. Dan kalau kita masuk masjid, sembahyang tahajud masjid lah. Bukan langsung pergi lagi deh, kita ambil sembahyang. Sembahyang sunat wuduk dulu. Tidak tahu utama dulu sama masjid. Dia tahiyatul masjid, tapi bila masuk masjid, kalau duduk di rumah tu, sembahyang sunat wuduk lah. Terjadi nak buat lah. Seterusnya berkenaan dengan solat jemaah, Imam Abu Hanifah dan Syafi'i membolehkan solat jemaah dilakukan ketika matahari berada di atas kepala. Boleh. Sembahyang dia bukan sebelum masuk tubuh. Imam Malik pula tidak mengharuskan. Dalam hal ini Imam Ahmad berpendapat Imam Abu Hanifah dan Syafi'i adalah lebih tepat. Istifarah kesimpulan habis ni terserah dia ya. Haram mendirikan solat sunat pada 5 waktu yang diharamkan, iaitu berlaku selepas solat subuh hingga matahari terbit. So daripada matahari terbit hingga naik setinggi anak panah 2 ketika
matahari berada di tengah-tengah hingga tergelincir ke barat 3, selepas solat asar hingga matahari terbenam dan selepas matahari menguning hingga terbenam secara sempurna. Mana tergelam dia ada kuning sikit je, nanti dia tergelam habis sempurna tergelam, barulah kita sembahyang. Jadi kita pun keliru dengan waktu sel. Yang kedua, diharuskan solat qada dan solat yang mempunyai sebab pada waktu larangan. Waktu 5 larang itu kalau sembahyang solat bersebab, macam sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang wuduk tadi, ataupun sembahyang qada, boleh. Nombor 3, larangan ini tidak berlaku bagi orang yang sempat 1 rakaat daripada solat subuh sebelum matahari terbit, dan bagi orang yang mendapat 1 rakaat daripada solat asar sebelum matahari terbenam. Gini kan, dia pergi sembahyang Jumaat subuh, dia pergi sembahyang dia pergi sembahyang subuh, dia rakaat, dia sudah 1 rakaat, mana rakaat kedua habis dia subuh. Maknanya rakaat kedua tu berlaku selepas subuh, waktu tahwil tu. Boleh lah lagu ni. Teruskan. Nombor 4, solat jemaah ketika kedudukan matahari berada di atas kepala adalah dibolehkan berdasar kepada Imam Abu Hanifah, Syafi'i dari riwayat kedua ini. Lagu mana? Saya tak ada gambar. Matahari dekat atas kepala saya tak ingat dulu. Dia pada asalnya azan tu sekali je, tu namanya kita tahu dah. Saya nak usmin lewat jadi 2 tu. Oh, Dia Mekah ni, dia Mekah ni, dia baca Arab. oh dia gini lah, sebab dia baca khutbah dulu barulah. Dia baca khutbah dulu, baru dia sembahyang zuhur. Dah. Oh tu hal saya sebut daripada awam, saya tak lihat gambar tu. Tapi ini boleh dalam kitab Ibn Hajar sebut lagu ni, dia syarah syarah hadis dia daripada Imam Sun'ani. Dia masuk ke Mekah ni, Dia harap ni masuk suruh dulu di sembahyang Jumaat masuk. Mungkin gini. Dia kalau tak ingat dulu kita bicara dulu waktu Jumaat ni kan dia awal daripada zuhur. Ada satu pendapat sebut waktu Jumaat tu bukan waktu zuhur. Dia ada waktu dia. Dia kelima, larangan mengemumikan jenazah pada waktu yang dilarang solat kecuali dalam keadaan darurat dan terpaksa. Maka ada darurat yang takut mayat jadi terpukul apa semua. Islam melarang menyerupai agama lain, terutamanya orang musyrik dalam peribadatan mereka. Sebab itu dia tak begitu. Sebab orang utama Majusi. Semua perkara atau jalan yang boleh membawa kepada syirik adalah hal